Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wal awliya' والشهداء والصالحين وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبنية القبول وحصول المأمول وبنية الشفاء من كل الأمراض وبنية قضاء حوائج الدنيا والآخرة وبنية الفوز بحسن خاتمة عند الموت. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. رب يسر ولا تعسر وتم بالخير. أما بعد. فقال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين. Muka surat 38. Baik, dalam korongan dikatakan seorang yang alim dengan apa engkau dapatkan ilmu. Baik, kita masih lagi berada pada tajuk faslun fi bidayatis sabqi wa qadrihi wa tartibihi. Bab yang ke-6. Bab fasal yang ke-6 pada menyatakan permulaan, memotongkan bacaan dan qadarnya dan aturannya. Qala al-Imam Asy-Syaikh Az-Zarnuji rahimahullahu taala, dikatakan seorang yang alim dengan apa engkau dapatkan ilmu. Ada orang tanya satu orang alim, macam mana Tok Guru jadi alim ni? Macam mana? Kata seorang yang alim. Kata seorang yang alim dengan bapa yang kaya, kerana bahawasanya bapa yang kaya itu adalah ia bapa membuat baik dengan dia, dengan saya ataupun dengan kaya, akan ahli ilmu. Membuat baik dengan dia, dengan kaya, akan ahli ilmu dan ahli kelebihan. Kerana bahawasanya membuat baik itu jadi sebab bagi bertambah ilmu. Kerana bahawasanya buat baik. Kerana bahawasanya membuat baik. Tu membuat baik. Jadi syukur atas nikmat akal dan ilmu. Dan bahawasanya syukur
Dan bahawasanya syukur atas nikmat akal dan ilmu itu jadi sebab bagi bertambah ilmu. Tu puncanya aku ni Tuhan bagi ilmu, iaitu dengan seorang bapa yang kaya. Dia kata aku alhamdulillah Tuhan bagi kelebihan, ayah aku ni orang banyak duit, orang kaya. Kebetulan dia pula suka mengaji. Jadi apa-apa keperluan ayah dia boleh tunaikan. Dan ayah dia ni seorang yang pemurah. Dia suka bantu orang, suka memuliakan orang yang Tuhan beri kurniaan. Orang alim, dia suka meraihkan, memuliakan. Tu dia. Jadi maknanya harta yang baik sebenarnya berada pada seorang yang baik. Itulah sebaik-baik harta. Ni'mal malu lirrajulis salihi. Ni'mal malu lirrajulis salihi. Sebaik-baik harta itu iaitu berada pada laki-laki yang soleh. Itulah harta yang baik. Sebab dengan harta tadi, dengan sebab dia soleh, dia guna pada tempat yang selayaknya, kena pada tempatnya yang sewajarnya. Kalaulah orang laki-laki tadi ataupun satu orang yang tidak soleh, Tuhan bagi harta banyak, tapi dia guna harta pada bukan tempatnya. Dia buat maksiat, dia enjoy, dia belanja kawan dia sama-sama dalam maksiat. Duit banyak. Maka harta tu menjadi bala kepada dia. Tapi kalau kita orang baik, Tuhan bagi harta banyak, kita tahu ke manakah patut kita belanjakan harta ini, maka jadilah harta itu harta yang baik, harta yang berkat, harta yang boleh memberi manfaat kepada orang lain, lebih-lebih lagi kepada penuntut-penuntut ilmu. Kerana pada ghalibnya penuntut-penuntut ilmu ini orang-orang yang datang daripada keluarga yang kurang bernasib baik dari sudut material harta dunia. Tak berapa nak ada. Tapi jiwa tu suka dan cinta pada ilmu, maka dia menghantar anak-anak cucunya untuk menimba ilmu. Tapi modal duitnya tak ada. Jadi kalau ada orang kaya yang tahu perkara ini, maka dia pun gunakanlah harta yang Tuhan bagi padanya, dengan sebab dia sendiri mungkin tak sempat nak belajar. Mungkin anak-anak dia pun tak berapa nak belajar, maka dia laburkan saham hartanya kepada tempat-tempat orang yang dia taja untuk belajar, untuk mengaji. Itulah harta terbaik. Harta itu akan membantunya, menolongnya, bukan dunia sahaja, bahkan sehinggalah ia berada di alam akhirat. Jadi sebab itulah kata dia, aku ni maka hari makin bertambah ilmu, kerana ayah aku ni ialah seorang yang pandai menggunakan harta pada tempatnya. Dia bersyukur, dia terima kasih Tuhan bagi harta banyak, maka dia guna pada tempat yang baik. Itu tanda dia terima kasih dengan nikmat yang Tuhan kurniakan. Ni payah juga orang. Bukan makna orang tu tak tahu. Ramai orang tahu, kita ni tahu semua. Bukan tak tahu, kita sedekah, kita belanja pada orang. Kita bagi makan pada penuntut ilmu. Kita beli kitab pada penuntut ilmu, kita beri belanja duit untuk penuntut ilmu. Bukan tak tahu itu perkara baik dan pahalanya besar, tapi dari sudut praktikalnya, inilah yang susahnya. Dia mari berat, dia mari sayang. Tapi kalau beli benda tak apa-apa, tak rasa apa-apa pula, rasa ringan je. Ambil kad Visa, bayar je. Ada duit cash, bayar je. Tak kira dah. Pasal perkara tidak mendatangkan manfaat. Syaitan pula beri galakan, nafsu pula setuju pula, maka kita pun rasa tak berat. Tapi bila mana kita nak buat benda baik dan benda pahala, syaitan kata banyak tu. Nafsu kata, kalau buat benda lain lagi bagus. Kebetulan pula nafsu kita pula tak apa nak setuju. Tu jadi kedekut tu. Harta banyak, ratus-ratus ribu, juta-juta, tapi dia tidak salurkan harta itu untuk perkara yang baik. Ini rugi.
Jadi kalau ada seorang bapa yang hartanya banyak ataupun kaya jutawan, milioner, biar dia tajuk orang nak mengaji susah. Jadi kita pun tak kena pening. Akhir bulan pening kepala. Kenapa? Sudah nak bayar, nak cari duit ni. Kalau tidak, yalah pihak sekolah pun tanya khabar juga. Takkan nak bagi makan pasir anak orang. Kemudian kita nak bagi pula, kita pun kurang duit. Tu pada waktu itu kita pun duk rusing, keluh kesah. Takkan anak kita nak makan duit hasil daripada orang lain. Ini banyak hari ni gitu. Ada juga jenis sikap secara peribadi. Yang tak ada lah. Ada jenis sikap peribadi itu jenis suka begitu. Dia tak bagi duit untuk bagi belanja untuk anak dia. Dia pergi letak macam rumah, tempat-tempat pengajian seperti rumah kebajikan. Nak suruh mudah urusan dia pergi letak. Dia tak bertanya khabar. Dia pun tahu takkan ustaz tak nak bagi makan pada anak dia. Rela lapar anak murid dia. Kita tak bagi makan, tak bayar pun tak apa, dia bagi juga. Ini satu penyakit juga. Satu penyakit masyarakat yang perlu diubati. Yang kaya kedeku, yang yang ada duit harta pun kadang-kadang dia tak peduli pula. Ini perkara ini perlu kita sedar bersamalah, insya-Allah. Kenapa? Untuk kelangsungan menjadi seseorang itu alim, lagi pula berkat. Jadi tanda syukur kita di atas nikmat, maka kita guna nikmat dunia tadi untuk ilmu. Dan juga dengan akal yang Tuhan bagi pada kita, pandai kita fikir pada perkara-perkara yang baik. Kalau ada orang yang suka belanja, maka insya-Allah anak dia juga akan bertambah ilmu. Bukan sekadar dia tolong orang tu bertambah ilmu, anak dia belajar pun Tuhan bagi dengan sebab dia suka bantu orang. Maka Tuhan pun balas jasa baik kita, maka rezeki kita makin bertambah, anak kita pun jadi cerdik. Kadang-kadang anak kita tu lebih mengatasi daripada kawan-kawan dia. Bukan kerana usaha bersungguh sangat anak kita, tapi kerana keberkatan urusan yang kita gunakan duit kita itu pada tempat saluran yang sepatutnya. Ni kita kena yakin. Kita akan datang ni, kalau panjang umur ni, anak-anak tapis ni. Panjang umur kita berkahwin. Kemudian pula pasangan kita tu ada anak. Kita lah ada anak. Kita kena didik anak kita dengan baik. 10-20 tahun lagi awak kahwin Melaka ni pun nak kahwin dah, tapi tak boleh pasal bodoh lagi. Itu dia. Maknanya apa? Maknanya kita kena guna duit nikmat Tuhan bagi pada kita untuk menambahkan ilmu kita dan menambahkan ilmu zuriat keturunan kita dengan cara kita bantu orang nak belajar, anak kita, saudara kita, adik-beradik kita. Itu dia. Baik, maknanya betapa untungnya seorang ayah yang faham. Nak bagi tahu di situ. Kalau ayah faham tak ada masalah. Yang penting kau nak mengaji je. Ada satu orang masa saya belajar ni, cerita hampir 20 tahun lepas. Pergi belajar di Timur Tengah. Dia ni kontraktor, kaya, duit banyak. Bila mana usia dah banyak, usia pencen lah, dia pun berhenti lah. Lesen-lesen ni bagi kat orang niaga. Jadi jiwa dia nak belajar masa muda, duk sibuk cari harta. Bila mana tua ni rasa nak mengaji, duit tak habis nak makan. Cuma dia ni minat sangat untuk menuntut ilmu ni, khususnya bahasa Arab. Jadi dia pun suruh anak dia. Dia kata, engkau mengaji aku nak bayar. Anak tak mahu. Ni satu hal pula. Dia panggil. Pak ndak, anak tak ndak. Payah kan? Duit banyak anak tak mahu. Suruh hak ni tak mahu, suruh hak ni tak mahu. Tuhan uji begitu pula. Kita yang tak ada duit ni, nak mengaji pula, duit tak ada pula. Bisik dekat kawan-kawan, ada ke belanja sikit-sikit. Tak bagi tahu, tak cukup belanja. Nak bagi tahu, malu. Kita hak tak ada duit ni. Gitu pula Tuhan uji. Orang kaya pula, duit banyak, suruh anak cucu mengaji, tak mahu mengaji pula. Suruh hafal Quran, tak mahu hafal Quran. Suruh mengaji, tak mahu mengaji. Lepas tu, duit aku ni banyak, nak buat apa? Aku nak buat kebajikan. Tak mahu. Akhir sekali, dia ambil pendekatan, dia kata tak apalah. Dah kamu semua tak mahu belajar, biar aku belajar. Dan kau tak mahu hafal Quran, biar aku hafal Quran. Ada juga orang tua macam ni. Bagus kalau merajuk macam tu. Kalau dia merajuk, tak apa Quran, aku pun tak nak apa, tak nak mengaji, anak pun tak nak mengaji, waktu duit buat benda lain. Tu rugi. Usia masa tu tak silap saya hampir 70 tahun dah. Ini seorang pakcik, kita hampir 20 tahun lepas cerita lama dah.
Terus saya belajar di sana. Jumpalah. Ingatkan dia pergi melancong. Biasa orang duit banyak ni pergi berjalan, masa muda tak sempat, duit banyak pun, ada kerja banyak. Dia kata, "Dak Ustaz, saya nak main mengaji, nak mengaji bahasa Arab, nak mengaji Quran." Lama-lama kita baik, dia pun ceritalah cerita hidup dia. Sebenarnya begini. Oh, macam tu. Nak cerita tuan, bertuah kalau kita ada ayah, kita ada kenalan yang dia duit banyak, kemudian dia suka pula pada perkara baik, dia bagi duit pula untuk kita belajar. Allah nikmat kita. Tapi tak jumpa kita, jumpa. Tu dia. Tapi dia pun belajar orang tua tuan. Sakit macam-macam dah. Lasak pun kalau kondisi umur kita ni banyak jadi masalah. Akhir sekali belajar tak lama, sakit. Sakit teruk hantar Malaysia. Saya pun tak pasti berapa lama. Entahkah hidup, entahkah mati, saya tak pastilah pakcik ni. Jadi maknanya ada orang macam tu. Duit banyak, suruh anak mengaji, tak nak mengaji. Ayah kita pula suruh kita mengaji, dia pula duit tak ada. Lepas tu kita berdoa dengan Tuhan. Minta, maka Tuhan bantulah. Begitu begini memudahkan cara kita nak belajar. Maksud sebab itu beruntung. Lepas tu kita hari ini hadap mengaji, anak-anak duk mengaji ni, mengaji biar sungguh. Selagi mana ayah kita mampu tanggung kita, selagi mana ayah kita semangat untuk kita belajar, walaupun dia susah dari sudut mencari nafkah, mencari sumber rezeki untuk kita belajar, jangan sia-siakan keringat orang tua untuk kita bersungguh belajar. Penat orang tua kita cari duit daripada pagi sampai petang, malam tidur letih, fikir nak kerja esok pula sebab nak tanggung kita. Sebab tu kita kena belajar bersungguh. Bukan duk main-main sebab kita tak cari duit sendiri, ayah kita cari, keluarga kita cari, maka kita pun belajar sambil main-main sarung bilang, rugi. Kalau Tuhan tarik peluang ini, tak ada. Misal kata takdir satu masa ayah kita sakit. Siapa nak tanggung kita belajar? Sudah. Ataupun ayah kita mati. Memang kita tak nak ayah kita mati. Tapi dah Tuhan kata mati, siapa nak tanggung kita belajar? Waktu itu barulah kita pun termenung, kita pun fikir, silap aku dahulu tak belajar sungguh. Lepas tu tak ada orang pula nak tolong kita, nak bantu kita. Akhir sekali berhenti belajar. Sebab tu di sini, kita harap ayah-ayah kita berada di luar sana, yang boleh share-share pengajian kita ini, jadilah seorang ayah yang pemurah, yang tidak loket hartanya untuk membelanjakan kepada anak-anak dan juga kawan-kawan yang kurang bernasib baik untuk menambahkan ilmu mereka, kerana fadilat yang sangat besar untuk diri kita dan keberkatan khususnya untuk menambahkan, menyuburkan ilmu anak-anak zuriat keturunan kita. Itu dia. Ini mana cara buah kilah ni. Ada orang tu duk tanya, macam mana Ustaz nak jadi alim? Guna harta untuk cari ilmu. Belanja orang. Anak kita akan jadi alim, insya-Allah. Tapi bukan dengan beri RM10, bagi 100 nak tunggu anak jadi alim. Tak jadi 100 RM10. Nak perhabis harta kita, suku harta kita ke perhabis kerana ilmu, insya-Allah. Anak kita tidak menjadi bebanan untuk fikir nak cari sumber, nak belajar. Tu kita yang bantu dia. Sebab itulah kata dia, dengan sebab Tuhan bagi akal cerdik, Tuhan bagi pula ilmu, dengan sebab ayah dia itu seorang pemurah. Habis. Kemudian disebut lagi, dikatakan, ada orang cerita, berkata Abu Hanifah, hanya sungguhnya aku dapat akan ilmu itu dengan memuji akan Allah Ta'ala dan syukur akan dia akan Allah. Maka tiap-tiap aku dapat faham dan ditaufik akan daku atas fiqh dan hikmah. Hikmah itu makna ilmu yang bermanfaat. Maksud hikmah ialah ilmu yang bermanfaat. Mana setiap kali aku Tuhan bagi faham, aku belajar, aku faham. Setiap kali aku belajar, Tuhan bagi kekuatan untuk aku beramal. Maka aku puji syukur kepada Allah. Kata Imam Abu Hanifah. Maka berkata aku alhamdulillahi ta'ala, maka bertambahlah ilmuku. Itu dia. Ini cara yang kedua untuk kita ditambah ilmu oleh Allah, iaitu kita bersyukur di atas nikmat Tuhan beri kepada kita kepahaman satu-satu ilmu. Bila mana kita faham, contoh kita dengar Ustaz cakap, Ustaz syarah tentang ilmu, kita faham Ustaz cakap, bukan kita tak faham.
Faham ni satu nikmat, maka kita pun alhamdulillah, syukur Tuhan aku faham ni. Maka Tuhan pun tambah. Dengan sebab apa? Sebab Tuhan menjanji dalam Quran, la in syakartum la azidannakum. Awak boleh baca Quran tu dapat. Tuhan kata sekiranya kamu berterima kasih kepada aku, pasti aku akan tambah kepada kamu nikmat aku lagi. Mana kalau kita bersyukur, Tuhan tambah lagi. Terima kasih, Tuhan tambah lagi. Cara mana? Salah satunya mulut kita. Alhamdulillah. Tanda kita bersyukur, Tuhan pun tambah ilmu, tambah kepahaman, luaskan fikiran kita, luaskan, lapangkan dada kita. Mudah kita nak menuntut ilmu. Sebab tu kita ni orang menuntut ilmu kena banyak ucap alhamdulillah. Jadi Imam Abu Hanifah kata, aku duk perhati Tuhan tambah ilmu pada aku, bila mana aku faham, aku pun kata alhamdulillah. Maka Tuhan pun tambah ilmu aku. Mana dalam hidup kita sebagai penuntut ilmu kena banyak bersyukur. Baik, habis di situ. Kemudian kata musannaf lagi, dan demikianlah saya kira bagi penuntut ilmu bahawa istighal. Istighal ni menyibukkan diri. Istighal tu bahasa Arab. Istighal dengan makna menyibukkan diri, mana menghabiskan masa, menyibukkan diri, dan ghalib ia dengan syukur. Banyak dalam masa-masanya dengan berterima kasih kepada Allah. Syukur akan Allah Ta'ala. Syukur tu dengan apa? Syukur-syukur dengan lidahnya dan hatinya dan anggota-anggotanya dan hartanya. Syukur dengan lidah, kita ucap kalimah-kalimah yang baik, puja-puji Allah. Syukur dengan hati, kita ingat pada Allah, terima kasih dengan hati kita kepada Allah. Syukur kita dengan anggota, Tuhan buat mata apa tujuan? So tengok Quran, tengok hadis, tengok ilmu, kita guna mata kita, tanda syukur, kita guna tempat-tempat yang baik. Itu dipanggil syukur dengan anggota mata. Syukur dengan mulut kita guna mulut kita baca Quran, kita berzikir, kita selawat, kita istighfar dan juga perkara-perkara yang baik. Itu syukur dengan mulut. Syukur kita dengan telinga, kita tidak dengar melainkan kalimah-kalimah ataupun perkara-perkara yang baik, iaitu syukur dengan telinga. Otak kita syukur, maka otak ni makanan dia ialah ilmu. Maka kita tanda syukur Tuhan bagi kita ada akal cerdik, boleh berfikir, boleh kira, maka kita guna akal kita untuk menuntut ilmu. Kita syukur anggota kita guna kaki kita, tangan kita berjalan pada tempat-tempat yang baik. Itu panggil syukur dengan anggota. Ini tak syukur. Kita buat maksiat dengan tangan, buat maksiat dengan mulut, dengan mata, dengan hidung, dengan telinga, dengan pemikiran dan tubuh badan kita. Hati kita duk fikir benda yang bukan-bukan. Itu panggil maksiat. Berarti kita tidak bersyukur di atas nikmat kurniaan Allah kepada kita yang begitu besar. Orang lain nak tengok mata buta. Nak minta orang beri sumbangan mata, tak ada orang nak bagi. Habis tu daripada lahir sampai mati gelap. Kita Tuhan bagi cerah mata kita. Anak-anak kita ni orang muda, anak-anak ni, kalau tidak ada masalah penyakit, mata kita terang, cerah. Jauh nampaklah. Bila mana usia kita lanjut, dekat pun tak apa nak kenal. Kelabu. Buka Quran tu serupa je ustaz, nampak gelap belaka. Tak nampak huruf, nampak tulisan tapi tak jelas. Apa tu? Tuhan tarik nikmat. Lepas tu susah kita. Nak pergi buat lasik lah, nak pergi buat pembedahan buang selaput mata lah, nak pergi laser, macam-macam. Kenapa? Nak suruh mata kita ni terang kembali sebagaimana dulu-dulu. Maknanya Tuhan dah tarik nikmat dah, tak nampak dah. Sebelum Tuhan tarik tu, guna nikmat ini bersyukur kepada Allah. Telinga sama juga. Sampai satu masa telinga kita ni tak dengar. Telinga ni pun dia macam bateri juga. Lama-lama kita guna tu, sampai satu tahap dia habis punya power telinga tu untuk menangkap suara. Akhir sekali kita tak berapa nak dengar. Cakap dekat depan boleh lagi, kita boleh agak-agak baca mulut orang bercakap apa, suara pun masuk pun hampir sama, kita faham lagi. Pusing dia belakang, panggil lah apa macam orang pekak dah. Tak apa. Panggil lah speaker. Kalau dia pusing belakang, tak usah panggil ustaz, tak dengar dah. Bila sampai satu tahap,
Tak panggil, pakcik, haji. Saya tak tahu ya. Bukan kalau dia tak mahu layan, dia tak dengar. Dia kena orang duduk depan dia pula cakap, haji, no ada orang panggil. Dia pusing. Ada apa? Kalau tak, dia balik, kita balik. Pasal apa? Nikmat telinga dah ditarik. Sama juga nikmat akal. Nikmat akal ni, Tuhan tarik permulaannya, banyak lupa. Lupa. Kalau kita ramai jumpa orang tua-tua, pakcik-pakcik, atuk kita kalau panjang umur, jom pergi jumpa dengan dia. Umur 80, 90. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Duduk lama tu. Dia kata, nama apa dah? Kita pun sebut nama kita sekali. Tak sampai seminit, tanya pula, nama apa dah? Kita pun jawab pula nama. Dia ingat, takut dia tak ingat sekali, sebut 2 kali. Tak sampai seminit pula, nama apa dah? Sudah. Nyanyuk ni. Nampak tak? Maknanya 5 minit, 10 minit tu 100 kali tanya nama kita, nama apa dah? Nama apa dah? Serabutlah kita. Pasal apa? Pasal apa tu? Nyanyuk. Kita pun kalau panjang umur, na'udzubillah lah, minta jauh daripada penyakit nyanyuk. Tapi panjang umur, begitulah Tuhan tarik sikit-sikit. Mulut kalau cakap. Kenapa? Kerana kena stroke. Jadi lidah jadi pendek. Pendek lidah. Kalau cakap pun bunyi, tak faham. Sebelum Tuhan tarik lidah kita baca Quran. Baca kitab, baca ilmu. Itu panggil tanda syukur. Lepas tu banyak orang sakit-sakit kalau kita pergi darah ni. Ada di masjid Jumaat kita pergi tak. Dia cakap, dia luahkan perasaan dia. Allah Ustaz, tak sihat kata dia. Doalah biar sihat. Berasa nak pergi masjid surah. Nak dengar tazkirah. Nak buat macam mana lah, tak sihat. Tu dia mari dah. Nak pergi surah. Waktu sihat tak nampak. Tak nampak mana muka dia. Mungkin kalau nampak pun seminggu sekali Jumaat. Bimbang takut jadi munafik tu. Itu dia. Nampak sekali Jumaat tu kerana bimbang dia takut jadi munafik. Dia pergi. Takut tak nampak langsung orang kata, semayang ke tidak. Tu je. Lepas tu bila mana sakit, dia cakap, doalah biar sihat nak pergi surah masjid. Bila mana Tuhan tarik nikmat kaki dia tak boleh berjalan. Baik, kalau kita orang yang berdah bersyukur ni guna nikmat ini pada tempat yang sepatutnya, kita pergi tempat baik. Seandainya Tuhan tarik nikmat kaki kita, mata kita, tangan kita, bahkan tubuh kita, kita jangan bimbang. Walaupun cita-cita kita kalau boleh sihat, kita nak teruskan apa yang kita telah buat sebelum ini, tetapi Tuhan tidak akan potong dan hapuskan pahala kita setiap detik, setiap saat. Pahala yang kita duk buat istiqamah sebelum pada ini akan diberi terus menerus sampai bila? Sampai kiamat. Ini untung. Ini panggil pencing. Kita tak mampu pergi, itu bukan kerana tak nak, tapi dah Tuhan uji kita begitu. Pahala tetap berjalan walaupun kita tak mampu pergi. Tapi dengan syarat, waktu kita sihat, waktu kita muda, kita guna nikmat yang Tuhan bagi ni dengan bersyukur, guna sebaik mungkin. Mata kita guna baik mungkin, telinga kita, mulut kita, pemikiran kita, tangan kita, kaki kita, semua kita guna pada kebaikan. Itu tanda syukur. Maka Tuhan akan bagi nikmat. Mungkin pandangan kita Tuhan jaga, mulut kita Tuhan jaga, telinga kita Tuhan jaga, akal kita Tuhan jaga, kesihatan kita jaga. Kenapa? Kerana kita bersyukur kepada Allah. Itu dia. Jadi mana salah satu cara nak tambah ilmu, kita guna nikmat, kita sibukkan diri kita, waktu kita dengan banyak bersyukur. Lidah kita, hati kita, anggota kita dan harta kita. Harta kita dengan sayang, bagi anak nak belajar. Anak kita selesai dah belajar mengaji, anak saudara kita nak mengaji, tak ada duit. Bukan tahniah lah. Tak jadi tahniah lah saja. Dia kena tahniah tu ya juga. Berapa yuran belajar? 20,000. Kita duit kita ada 50,000. Ambil lah 5,000. 5,000 daripada 50,000. Apalah sangat. Apa kalau orang tu ada ratus-ratus ribu juta. Bukan ada tahu anak saudara kita boleh belajar. Itu kita nak baguslah, tahniah lah boleh belajar. Belajarlah elok-elok. Yang kita kedekut baik.
Tak bersyukur kita. Anak kita habis dah belajar, duit kita banyak, anak saudara kita pula belanja, apa masalah? Ni orang tak nampak anak saudara tak ada, anak jiran kita, 2 pupu kita, 3 pupu kita, banyak orang berhajat sangat nak belajar, duit tak ada ni. Awak tuan. Mana kalau semua berperanan ni, insya-Allah. Tu dia, Tuhan bagi kelebihan. Kalau kita tak ada anak, tuduh anak kita lah dari sudut ilmunya, pasal kita impak untuk dia belajar. Maknanya gunakan harta itu, syukur dengan harta. Salah satunya ialah kita korbankan impak untuk ilmu. Dan bahawa i'tiqad ia penuntut ilmu, bahawasanya faham penuntut ilmu dan ilmu penuntut ilmu tadi, dan taufik dia tadi, dia penuntut ilmu tadi daripada Allah Ta'ala. Dia kena ingat dalam hati dia, kena yakin bahawa apa yang kita dapat, apa yang kita faham, kekuatan yang Tuhan bagi bukan semata-mata usaha kita, bukan semata-mata ikhtiar kita, tetapi ia satu kurniaan nikmat daripada Allah. Itu kita kena pegang betul-betul. Kalau tidak, dia akan jadi Fir'aun, akan jadi Qarun, akan jadi Haman. Bila mana sampai satu masa dia kaya, kalau orang ni kaya, orang pun nak minta zakat, kerana tak bunyi bayar zakat. Mulalah dia mendawit dada. Aku cari harta, penat-penat, mari nak minta free, walhal zakat. Aku cari duit aku dengan cara aku belajar ilmu kepakaran yang ada pada aku. Sudah. Nak tanya aku tu siapa buat? Kamu tu siapa buat? Kena sedar sikit. Kalau orang itu sedar, Tuhan lah buat. Ni Tuhan lah suruh ni. Oh, Tuhan suruh. Tak apa. Okey. Bagi lah. Tapi kalau dah dia ni tak faham gitu, dia rasa usaha kita, itulah jadinya. Sebab tu di sini kalau Tuhan bagi faham, Tuhan bagi nikmat banyak, Tuhan bagi ilmu banyak, Tuhan beri kekuatan untuk kita melakukan ibadah, maka kita kena ingat, ia bukan daripada diri kita, tetapi kurniaan daripada Allah. Orang bagi, bukan kita punya pun. Dah kalau barang orang, takkan kita nak act dengan barang orang. Kalau act dengan barang orang, tak pernah sihat ni. Dia panggil menunjuk-nunjuk, bukan barang kita, menunjuk dengan barang orang. Kemudian nak suruh nampak kita tu hebat, kita tak mengaku pula barang ni barang orang, kita kata itu barang kita punya. Kemudian yang kita duk tipu orang tu tahu dah barang tu bukan kita punya, tak kemalu kita, tak cerdik kita. Maknanya kita, kepahaman kita, ilmu kita, apa yang kita boleh buat kebaikan, semuanya kita kena yakin ialah daripada Allah. Ini kita Tuhan bagi, Tuhan pilih, Tuhan hafal Quran. Hafal Quran bukan semua orang. Walaupun semua orang nak. Hanya hati-hati orang tertentu sahaja Allah Ta'ala pilih untuk letak kalamullah. Bukan semua orang. Sebab tu ada orang tu usaha dia lebih daripada orang-orang yang ingat Quran dah. Tapi Tuhan tak bagi ingat. Usaha dia Tuhan bagi pahala. Kenapa? Kerana Tuhan tidak pilih dia untuk letak Quran dalam hatinya. Tapi jangan pula kita berhenti. Maksudnya bukan semua orang. Jadi kalau Tuhan bagi anugerah kepada kita untuk faham ilmu, faham Quran, hafal Quran, kena syukur banyak, lebih daripada orang lain, kerana kita diberi nikmat lebih daripada orang. Maka insya-Allah nikmat lain lagi akan ditambah-tambah. Baik, habis. Dan menuntuti ia akan petunjuk daripada Allah Ta'ala dengan berdoa daripada Allah. Dan merendah diri kepadanya kepada Allah, tawaduk, kerana bahawasanya Allah Ta'ala itu memberi penunjuk akan mereka yang menuntuti penunjuk daripada Allah. Kita kena minta sembahyang jangan tinggal, apa masalah pun sembahyang jangan tinggal. Kalau tertinggal, qada, kena isah, kena taubat kepada Allah. Kita ni kerana hamba Allah, makhluk Allah. Jadi apa-apa salah kita kena mengadu, minta maaf dengan Tuhan. Sebagaimana kita dengan mak kita, ayah kita, guru kita. Kalau kita salah, kena minta maaf dengan dia. Kalau dia tak minta maaf, masalah kita. Kalau dengan ustaz, masalah ilmu. Kalau masalah ibu bapa, masalah berkat hidup. Jadi artinya itu bukan yang menjadikan kita, cuma wasilah
Adanya ibu ayah kita, adanya kita. Adanya guru kita, kenal kita Allah Ta'ala. Itu perantaraan. Itu pun mesti dijaga dengan baik. Apatah lagi Allah yang menciptakan kita, kita selaku hamba Allah, sekiranya ada salah dan silap, hendaklah kita bertaubat dan minta supaya dibimbing kita sepanjang hidup kita. Mana kita kena sembahyang, kita kena berdoa. Jangan berhenti. Orang yang seumpama ini akan dipandu, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana bahawasanya ahli-ahli haq, iaitu ahli sunnah wal jamaah, menuntuti mereka itu ahli haq, ahli sunnah wal jamaah akan yang sebenarnya daripada Allah yang al-haqqil hadil mubin, yang benar lagi yang menunjuki, lagi pula yang menyatakan, al-asim, lagi pula yang menjaga. Maka memberi penunjuk ia Allah akan mereka itu ahli haq, dan memelihara ia Allah akan mereka itu ahli haq daripada sesat. Sebab mereka minta sungguh dengan Tuhan, ya Allah janganlah sesat aku setelah engkau beri hidayah padaku. Ya Allah janganlah engkau haramkan kepada aku nikmat setelah engkau memberi kepada aku nikmat. Ya Allah kurniakanlah aku nikmat-nikmat yang belum aku ada. Ya Allah jagakanlah nikmat yang ada daripada binasa. Minta, maka Allah Ta'ala beri. Sebab itu orang-orang yang mempertahankan kebenaran ini, Allah pelihara daripada kesesatan. Kenapa? Kerana dia sentiasa meminta-minta, memohon mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah sikap kita yang perlu kita tanam dalam diri kita selaku penuntut ilmu, selaku ibu bapa, selaku masyarakat, selaku umat Nabi Muhammad SAW, yang paling besar sekali selaku hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata dia, dan ahli dhalalah, iaitu mereka yang sesat. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala a'la wa alam. Takatulah malam ni insya-Allah. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala a'la wa alam. InsyaAllah akan datang kita akan sambung. Dan ahli dhalalah, iaitu mereka yang sesat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya ahadu ya wahid ya mawjud ya jawad ya basit ya karim ya wahhab ya dzat tawli ya ghani ya mughni ya fattah ya razzaq ya alim ya hayyu ya qayyum ya rahman ya rahim ya badi'as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hannan ya mannan. Infahna minka binafhati khairin tughnina amman siwak. In tastaftahu faqad ja'akumul fath. Inna fatahna laka fathan mubina, nasrun minallahi wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahimu ya wadud ya dzal arsyil majid ya fa'alul lima yurid. Ikfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak, wahfazna bima hafizta bihi dzikr, wansurna bima nasarta bihi rusula, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa yaqinan sadiqa wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an tayyiban mubarakan fih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam adada khalqihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta